kosmos penuh dengan rahsia dan misteri. Semakin dalam kita meneliti angkasa lepas, semakin banyak persoalan yang timbul yang belum dapat dijawab oleh sains moden sepenuhnya. Astrolab akan membawa anda merentasi dunia kosmos, melawat planet yang sangat-sangat pelik, walaupun kelihatan janggal jika kita memanggil ia sebagai planet. CFB-DSIR 21490403 atau lebih dikenali sebagai CF21. Objek ini ditolak sebagai planet akan tetapi tidak menyerupai bintang. Salah satu perkara yang paling tidak dapat difahami dalam alam semesta ini. Apakah objek ini dan mengapa ia bergerak bebas tanpa sebarang ikatan graviti pada bintang? Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai objek ini, pastikan anda kekal setia hingga akhir video. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Mungkin anda pernah dengar mengenai jasad angkasa yang pelik ini, tapi mungkin ramai juga yang tidak mengetahui mengenainya. Pada mulanya, jasad kosmik yang pelik ini dianggap sebagai planet nomad atau planet penyangga. Bermakna planet ini telah dinyah orbit dari sistem surianya sendiri secara graviti oleh planet lain atau disebabkan oleh bintang lain. Ia ditemui 100 tahun cahaya dari bumi yang ditemui pada tahun 2012 lagi oleh pasukan astronomi antarabangsa. Diketahui oleh Philip D. Laum, kajian pertama menunjukkan bahawa jisimnya adalah 5 hingga 9 kali ganda jisim planet Mushtari. Anehnya, planet ini panas dan ia tidak sepatutnya berlaku. Kenapa ia tak sepatutnya panas? Secara umumnya, planet-planet yatim ini merupakan satu kewujudan yang agak kerap ditemui di alam semesta. Kadang-kadang ia diletakkan dalam kumpulan objek yang dikenali sebagai Planetary Mass Object atau PLANEMO. Akan tetapi, PLANEMO ini jauh lebih dekat di bumi berbanding objek misteri ini. Objek pelik dan misteri ini amat sukar dicari kerana ia selalunya mempunyai kecerahan yang sangat rendah. Oleh itu, apabila saintis mendapati bahawa kemungkinan planet nomad itu panas, teori sebagai jasad planet menimbulkan 1001 tanda tanya. Untuk memahami dengan tepat apakah objek ini, mungkin kita perlu memahami bintang kerdil perang. Bintang kerdil perang ialah objek subnajam. Ini bermakna ia lebih kecil daripada bintang dan tidak mempunyai jisim yang mencukupi untuk tekanan dan suhu yang sesuai untuk mencetuskan pelakuran termonuklear hidrogen pada helium, seperti mana kebanyakan bintang-bintang lain, yakni memulakan tindak balas termonuklear berasaskan hidrogen sekaligus menyebabkan bintang bersinar. Untuk proses ini, tindak balas ini memerlukan sesuatu dengan kira-kira 80 kali ganda jisim Mushtari. Ia bersamaan dengan 8% jisim matahari kita. Hanya kira-kira 13 kali ganda jisim Mushtari cukup untuk menghasilkan tindak balas termonuklear yang mengelirukan lithium dan deuterium. Jadi bintang kerdil perang dianggap sebagai objek gas dengan jisim antara 13 dan 80 jisim Mushtari. Lebih besar daripada planet tetapi kecil daripada bintang. Jika objek misteri C21 ini mempunyai berat kurang daripada 13 Mushtari, maka kemungkinan besar ia akan menjadi planet Mushtari nomad yang tercampak keluar dari sarangnya dan hanyut seperti kapal di samudera luas tanpa batas. Akan tetapi ia menjadi semakin menarik. Kita dapat lihat C21 berkilau dalam inframerah. Bermakna ia memancarkan haba ke angkasa. Sebuah planet muda panas baru terbentuk dan akan bersinar sehingga ia sejuk. Dan penyejukan ini boleh bertahan selama berjuta-juta tahun mengikut pemerhatian pertama selepas penemuan objek misteri ini. Ia seolah-olah bergerak dengan kumpulan bintang berdekatan yang dipanggil kumpulan bergerak AB Doradus. Para saintis membuat kesimpulan ini kerana jaraknya yang jelas terlihat pada kluster ini dan sudah pasti objek ini berasal dari sana. Kebanyakan objek di kluster ini sangat muda, muncul pada masa yang sama dan berada dalam jarak yang relatif antara satu sama lain. Pada masa lalu, jasad-jasad angkasa ini mempengaruhi satu sama lain, mengubah orbit planet-planet bintang terdekat melalui tindakan graviti sekaligus menghasilkan PLANEMO. Iaitu, jika C21 keluar dari AB Doradus, maka ia mungkin planet muda yang belum mulai menyejuk. Walau bagaimanapun, selepas pemerhatian yang lebih terperinci dengan bantuan teleskop yang sangat besar di Chile, Hawaii dan teleskop angkasa Spitzer dan penggunaan kesan parallax yang mengira jarak jauh sesuatu objek secara tepat dengan mengambil ukuran apabila bumi berada di tempat berbeza tatkala mengorbit matahari.
Dalam orbitnya mengelilingi matahari, C21 adalah kira-kira 130 tahun cahaya dari bumi. Ini agak jauh daripada apa yang disangkakan. Pada mulanya, saintis mengandaikan bahawa objek yang ajaib ini adalah kira-kira jarak yang sama dengan sistem bintang yang disebutkan sebelum ni, kira-kira 75 tahun cahaya dari bumi. Sekarang, jauh dari semua pusat pembentukan bintang, kemungkinan planet ini tak mungkin masih muda. Sudah tentu usianya melebihi 500 juta tahun. Dan jika ia adalah objek planet gergasi, ia tidak mungkin wujud di sana. Seperti yang kita tahu, planet hanya boleh terbentuk dalam orbit bintang. Planet ini telah bergerak sejauh 55 tahun cahaya dari kawasan bintang Epidoredes. Dengan jarak sejauh itu, sudah tentu planet ini telah menyejuk. Akan tetapi, saintis terkejut dengan suhu atmosfera planet ini. Suhu pengembara misteri ini melebihi 400 darjah Celsius. Dan jika ia 2 kali lebih jauh daripada apa yang kita sangka, sepatutnya ia lebih cerah. Dan jika ia lebih cerah, itu bermakna ia berat. Dan mengikut pengiraan yang diperhalusi, jisim objek adalah antara 2 dan 13 kali jisim Mushtari. Had ini hanya membenarkan permulaan tindak balas termonuklear pada lithium. Jisimnya berkemungkinan besar hanya 7 kali ganda dari Mushtari. Ia bukannya sebuah bintang maupun planet. Apakah sebenarnya objek ini? Selain itu, kajian telah mendedahkan bahawa ia mempunyai kandungan unsur-unsur berat yang tinggi, semua unsur yang bukan hidrogen maupun helium. Dan biasanya bintang kerdiperang mempunyai sedikit unsur berkenaan, tetapi kehadiran unsur-unsur dalam kes ini terlalu sedikit bagi sebuah planet. Jadi kita tidak boleh katakan dengan pasti ini adalah planet. Tetapi hampir semua data membawa kepada kesimpulan ini. Lebih banyak pemerhatian adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih baik tentang penyelidikan objek aneh ini. Saintis akan meneruskan pemahaman kita tentang alam semesta yang terus berkembang dan meningkatkan pengetahuan kita. Pada masa ini, kita tidak faham apakah objek tersebut, tetapi lambat laun manusia akan mendapat jawapan kepada soalan ini. Mungkin anda, penonton yang dikasihi, mempunyai pendapat anda sendiri tentang apakah objek aneh ini. Anda boleh menulis semua andaian anda dalam komen. Astrolab akan membalas komen-komen anda. Sementara tu, kita akan beralih kepada objek yang jauh lebih misteri. Tidak kurang peliknya dengan bintang kerdiperang dan masih tidak dapat dijelaskan. Cal 11b merupakan planet styrofoam plastik gergasi. Ya, styrofoam gergasi bulat. Ia telah ditemui baru-baru ini dan ia adalah jasad angkasa yang menakjubkan. Agak mengejutkan, eksoplanet gergasi yang terletak 320 tahun cahaya dari bumi ini sangat kembung. Ia 40% lebih besar daripada Mushtari kita, tetapi hanya mempunyai kira-kira 1/5 dari jisimnya. Dengan saiz yang mengagumkan itu dan jisim yang sangat rendah menjadikannya serupa dari segi ketumpatan dengan styrofoam secara realiti. Dunia gebu-gebas yang luar biasa ini mempunyai ketumpatan ketiga terendah di antara semua eksoplanet yang pernah ditemui, yang mana saintis telah berjaya menentukan jisim dan jejari yang tepat. Astrolab harap ia akan memberi penerangan tentang bagaimana objek misteri ini terbentuk dan apa berlaku kepada jasad-jasad angkasa ini pada kitaran evolusi mereka yang seterusnya. Sebagai tambahan kepada ketumpatan yang luar biasa, Cal 11b bukan setakat pelik, akan tetapi ia dunia yang sangat berbeza. Ia bakal hilang dalam tempoh yang singkat. Eksoplanet ini mengorbit bintang berkilau Cal 11 di mana ia dalam tempoh menjadi bintang gergasi merah. Ini bermakna bahawa dengan sebarang konteks proses termonuklear, bintang itu telah mula membakar hidrogen di luar terasnya. Menurut penyelidik, lapisan luar atmosfera Cal 11 akan berkembang lebih 100 juta tahun seterusnya dan akhirnya bintang ini akan membaham planet Cal 11b. Dan memandangkan eksoplanet misteri ini melakukan satu revolusi mengelilingi bintang induknya dalam tempoh masa 5 hari sahaja. Ini bermakna ia berada sangat dekat dengan bintang dan oleh itu proses ditelan bintang akan berlaku dengan lebih pantas. Cal 11 adalah bintang paling terang di hemisfera selatan kita. Sebelum pengakhiran hayatnya, dunia berbuih aneh ini akan memberitahu kita mengenai komposisi atmosferanya. Kaedah transit mencari eksoplanet baharu adalah salah satu cara paling popular di kalangan ahli astronomi. Kecerahan bintang dapat diperhatikan melalui kaedah ini. Kadar kemalapan ini menunjukkan pada saintis bahawa eksoplanet boleh berada di hadapan bintang itu pada satu tempoh tertentu. Kilo Degree Extremely Little Telescope atau KELT digunakan saintis untuk mengesan kewujudan planet ini. Teleskop ini terdiri dari 2 teleskop robotik iaitu di Amerika Syarikat dan Afrika Selatan.
Saintis berusaha mencari jawapan kepada persoalan mengapa objek ini menjadi sangat kembung. Pada masa yang sama, saintis juga berusaha mencari jawapan kepada kita hidup eksoplanet yang lain. Setiap hari semakin banyak penemuan baru direkodkan. Pastikan anda kekal bersama-sama Astrolab kerana lebih banyak episod menarik akan dihasilkan. Nyatakan komen dan pendapat anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.